masa you all belajar linear, transfer function tu lepas tu you define transfer function daripada apa masa tu? From the electrical circuit kan? From RLC circuit, betul tak? Okay. Once bila you dah ada transfer function, once you get the transfer function, you have to define the stability. Okay. So untuk topik block diagram and transfer function ni, saya dah share ke belum ni? Belum Sorry. Belum share lagi. Okay. Dah share dah. Okay. Okay, from this topic, from this chapter, block diagram and transfer function ni, siapa tak nampak rumah pendek? Okay. Okay, from this topic, kita nak define transfer function. Okay, kita nak define transfer function. We have two method untuk define transfer function. Okay, the first method, upon completion this topic, the student is expected to be able to, ada dua checklist dekat sini. Ada tiga checklist. First, you have to define the transfer function of control system using block diagram reduction method. Okay, ni method pertama, guna block diagram reduction method. This is first method. Okay, method yang kedua, kita define transfer function using Mason's rule. Itu method kedua dia. Satu guna reduction method, lagi satu guna Mason's rule. But sebelum you guna method kedua, kita kena buat yang ni dulu. Kita kena transfer the block diagram of a system into signal flow graph. Okay, so bila dah ada signal flow graph, baru kita guna method Mason's rule untuk dapatkan transfer function. So ada tiga benda lah yang kita nak belajar dalam masa setengah jam, boleh lah, setengah jam 45 minit. Okay, lepas tu boleh sambung tidur ataupun tak payah tidur lah, study. Nanti Maidit bagi banyak soalan ni nak buat ni sebab nanti nak ada assignment kan next week. Next week kita punya assignment satu. So nak kena practice lah ni. Okay, now apa yang Maidit nak share dekat sini? So dekat sini Maidit tunjuk balik elemen. Apa elemen yang ada dekat dalam block diagram tu? Okay. Tak boleh lock ke? Okay, apa elemen yang nak kena ada dalam block diagram? Okay. Block diagram, a subsystem is represented as a block with an input and output and a transfer function. Okay, so macam first chapter tadi, kita transformkan proses. Okay, kita transformkan proses sistem kepada block diagram kan, kepada functional block diagram. Okay, sekarang ni setiap elemen tu, control system tu, actuator, plant and feedback element tu, kita derive dia dalam equation. Okay, kita derive dia dalam equation, right? So, but for the time being ni, kita label dia dulu dengan G. Kalau you tengok, Medium buat kat sini G. Kita labelkan G ni untuk forward gain. Okay, G tu biasanya kita label untuk forward gain. Dan nanti you akan tengok ya, feedback gain tu Madam label dengan apa. Okay, right. Okay, saya pergi balik dekat sini. Ni apa ni? Okay, many system are composed of multiple subsystem. Okay, so we need to add a few more schematic element to the block diagram. Contohnya tadi, kalau kita punya sistem tu closed loop, kita akan ada summing junction. Okay, and then kalau daripada sini, ingat tak tadi contoh Madam buat shortcut kita dah sampai dekat plan. Okay, daripada plan ni kita dapat apa tadi? Actual,
actual, contoh dia actual water level lah Okay, actual water level. Okay, daripada actual water level ni kalau close loop, kita feedbackkan balik kepada measurement element. So dekat sini yang dipanggil pick off point. Okay, maksudnya let's say lah katakan contoh dia medium buat angle. Okay, angle ataupun theta out ataupun angular displacement output. So sini angular displacement output lah, dan kat sini pun sama juga. Yang ke sini pun is a angular output juga. Okay, ni yang dipanggil pick off point. Maksudnya signal dekat sini dengan signal ke bahagian sini adalah sama. Okay, that's why kalau tengok dekat sini, ni apa yang mention nak share dekat ni, summing junction pick off point. Okay, pick off point R ni represent untuk input dan C ni adalah untuk output. Okay, untuk block diagram kita tak perlu tulis input output, kita cuma representkan dengan label. Input kita labelkan dengan R dan output kita labelkan dengan S. Okay, so jadi kalau you tengok on pick off point ni, R as input, so maksudnya dekat sini adalah kita punya pick off point. So daripada pick off point ni, semua signal R ni yang pergi sini adalah signal yang sama. Okay, semua R. Right. So pick off point. Kalau summing junction, okay, how many input kita ada kat sini? Kita ada input R1, input R2, input R3. Okay, and then from summing junction ni, kita dah akan dapat C lah. C ni adalah output. So output ni adalah combination of 3 input. So R1 plus R2 minus, sebab kat sini minus, so minus R3. Okay, itu adalah summing junction. Okay, so that's the difference between summing and pick off point. Okay, so ni dia punya explanation. Okay, so macam okay, control system ni actually consists of complex system. Okay, daripada complex system ataupun complicated system. Okay, untuk kita define stability, okay, daripada complex system, kita nak cari stability. So bila nak cari stability, kita kena represent sistem kita dalam bentuk input output, and dekat sini adalah sistem. Okay, ni yang kita nak cari, ni yang kita nak define. Sistem tu kita nak define transfer function. Okay, transfer function kita adalah ratio of output over input. Okay, itu adalah ratio dia. Okay, transfer function adalah ratio between output over input. Okay, so dekat dalam ni kita nak cari apa transfer function ni. Okay, so kita nak define apa transfer function dekat dalam block diagram tu. Satu block aja untuk kita define stability. So before define stability, kita kena cari transfer function. Okay, so kalau complicated system, okay, dekat dalam complicated system tu, dia ada 3 form yang kita kena simplify. Okay, macam you buat circuit theory kan, you kena simplify dulu circuit kan untuk dapatkan apa, simple circuit. So maksudnya maybe you guna apa, macam mana you buat circuit analysis, you guna mesh analysis, lagi you guna apa, nodal apa you buat circuit theory, apa you punya method yang you guna pakai circuit analysis? Ingat ke circuit analysis you pakai teknik apa? Siapa boleh cakap circuit analysis you pakai apa? You pakai teknik apa? Mesh Norton. Teknik Norton, lepas tu mesh analysis semua tu kan? Betul. Okay. You guna semua method tu untuk cari apa sebenarnya dalam electrical circuit? Untuk cari apa? Output ke apa?
Jadi total current voltage dalam circuit. Dalam circuit tu. Okay, right. Okay, so jadi lebih kurang tak sama jugalah macam kita punya sistem ni, kita ada complicated system and then kita nak define apa dia punya time function. Time function tu adalah, maksudnya kita nak cari output dia apa. So nak cari output tu kita kena simplify kan kita punya complicated system tu. So kita kena tengok 3 form ni. Dalam complicated system tu ada untuk kita reduce dia kepada single block. Okay, this is single block lah ni yang Madam share ni. Ini adalah single block. Okay, this is a single block. Okay, so you kena define dekat dalam complicated system tu, you kena define cascade, parallel, feedback. So kita tengok kalau you jumpa cascade form dekat situ, so kita boleh simplifykan dia jadi satu block. Okay, daripada single block. Parallel, you jumpa parallel form, kita simplify dia jadi single block. Feedback form, kita simplify dia jadi satu block. Okay. So sekarang apa dia reduction technique tu? This one contoh yang Madam nak share. This is the reduction technique. Okay. First one, combine block in cascade. So let's say dalam complex system tu, you jumpa apa tadi saya panggil? G tu apa? Forward gain. Okay, so kita ada dua gain kat situ, G1 and then kita ada G2. Okay, so bila connection dia based on figure 1 ni, based on figure 1 ni, okay, so this is a cascade. Okay, ni adalah cascade connection. So kita nak combinekan cascade ni, kita darab. Kita multiplykan saja G1 darab dengan G2, so kita dapat this one. Okay, kita akan dapat yang ini. Okay, ini adalah hasil daripada kita buat reduction teknik untuk cascade form. Okay, ini adalah cascade form. So, kita guna reduction teknik, so kita dapat this one. Right? Kita multiplykan aja G1 dengan G2. So, kita dapat satu block ataupun single block. Okay, the next one is a apa? The next one is a parallel form. Okay, ini adalah kita punya parallel form. Okay, you tengok dua-dua signal tu pergi mana? Dua-dua signal tu akan masuk mana? Dia akan pergi ke mana? Signal tu G1, G2 akan pergi kepada summing point kan? Okay, so jadi kita simplifykan G1 dengan G2 dan kita dapat, dapat ni. G1, ni G1 plus. Okay, maksudnya kita punya summing point ni adalah untuk summation. Okay, that's why you dapat dekat situ G1 plus G2. Kalaulah katakan saya buat macam ni, G1, G2, summing point. So apa dia punya equivalent block? Minus. So siapa boleh bagi tahu apa dia punya equivalent block yang you dapat? What's equivalent block daripada yang Madam lukis tu? Siapa boleh teka apa dia punya equivalent block dia? Siapa jawab? Sekejap, Madam nak tengok. G1 minus G2, yes, correct. Okay, kita akan dapat G1 minus G2 sebab dia summation kan. So, kita ikut je dia punya polarity tu, okay? Okay, itu adalah parallel form. Now, cuba tengok lagi satu, feedback form. Ni, feedback form ni. Okay, apa beza dengan parallel tadi? Parallel tadi, dua-dua signal akan masuk pada summing tau. So, kalau untuk feedback ni, kan, untuk feedback ni dia lain sikit lah. So, kena jangan silap lah pula baca dia punya, signal
arrow tu, follow arrow dia. Okay, kalau untuk feedback form, okay, yang nombor 3 ni macam mana kita nak buat reduction teknik dia? Okay, sekarang G kita adalah forward gain. Okay, G forward gain dan H ni adalah feedback gain. So maksudnya ini forward, okay, dan ini adalah feedback kan? So tu yang dipanggil feedback form tu. Okay, macam mana kita nak simplifikan instead of ada G dan H, ada dua blok. Okay, kita nak jadikan single block. So ini adalah formula dia. Okay. So kenapa you tengok ada ni? Ada dua ni. Ada plus minus dekat minus plus. So let's say kalau first saya letak plus, dia akan jadi minus. Kalau saya letak minus dekat sini, dia akan jadi plus dekat sini. Okay, dia terbalikkan. Right? Tu kalau feedback. Okay, contoh dia, kalau first kita ambil plus. Okay, ambil plus, kita applykan reduction teknik, dia akan jadi G1 plus akan jadi minus, lepas tu forward gain multiply dengan feedback gain. G darab dengan H. Okay, so kita dah simplifykan kita punya block tu. Okay, let's say kalau katakan madam provide minus, okay, so dia akan jadi apa? G1 plus forward darab dengan feedback. So dapat ni. So that's why dekat sini madam share macam tu. Plus minus plus maksudnya dekat sini plus minus. Okay, that's feedback form. Okay, so yang dekat bahagian bawah ni. Ni dekat ni. 3 ni. Feedback ke bukan? Feedback juga kan? Sebab ini forward parts from here, dia feedbackkan semula ke sini kan? Okay, tapi H dia sama dengan 1. Okay, that's why you dapat ni. So, contohnya dekat sini ada H. H ni sama dengan 1. Okay? So, that how to macam apa ni? Macam mana kita nak define ataupun macam mana kita applykan reduction teknik dekat dalam 3 form ni. Okay, macam mana kita applykan reduction teknik dalam cascade connection, parallel and feedback. Okay, ada soalan tak sampai sini? Sebelum kita applykan kepada complex block diagram. Tak ada, madam. Okay, so saya teruskan. Ni contoh ni. So katakan kita ada complex block diagram. Okay, example 1. So kita nak define transfer function. What is the transfer function? C over R. So ni adalah output kita C dan ini adalah input kita R. So kita nak cari dalam S domain So kalau untuk control ni kita memang work dalam function S. Okay, dalam S domain output over input sama dengan apa? Ni kita nak cek tentang function lah ni. Okay. So kita nak minimizekan kita punya complex block diagram ni kepada single block. So kita ada input, kita ada transfer function, and then kita ada output. So kita nak convertkan ke sini. Okay, so jadi first sebelum kita nak convert tu, you kena define dulu 3 form tadi, cascade, parallel and feedback dekat dalam complicated block diagram tu. Okay, nak define kan dekat mana ada 3 form yang kita boleh simplify dulu. Okay, so kalau dekat situ, apa yang madam bagi ni? G1 dengan G4. G1 dengan G4 tu is a cascade kan? Okay, so you cascadekan G1 dengan G4, kita dapat instead of 2 block, okay, kita akan dapat single block. Ni, kita adalah step 1. Okay, lepas tu step kedua, kita boleh apa? Kita
kita tengok ada G2 dengan G3 tu adalah parallel kan? Okey, untuk parallel tu kita boleh combine. Kita combinekan parallel form tu, kita akan dapat this one. Kita akan dapat ni. Okey, so sekarang kita dah simplify ni, kita dah simplify ni. Okey. So, ini macam share yang mana? Edited. Okay, betul-betul. Okay, so step 1 kita dah combinekan cascade. Step kedua kita dah combinekan parallel. Okay, so lepas tu bila kita lukis semula, sorry. Okay, so bila you all lukis balik, okay, so step ketiga jadi macam mana? You draw balik. Okay, bila kita dah buat step 1, step 2 kan? So kita draw balik overall block diagram tu. Ni, so kita akan dapat step 1 tadi kita dah buat, step 2 kita dah buat, kita dah cascade, kita dah kita dah settlekan parallel, lepas tu you draw balik. Draw balik pergi situ pula. Ni, you draw balik, kita akan dapat ni. Okay, so maksudnya yang G1, G4 dekat sini, ini adalah daripada step 1 tadi kan? Okay, step 1 bila kita combine, kita dekat sini lah ni. Ni kita combinekan. Ya, apa dah ni? Okay, kita combinekan tadi. Ni, kita combinekan this one. You akan dapatlah step number 3 tu. Okay, you akan dapat step ni. Okay, kita combinekan ni, you akan dapat step number 3. Okay, dekat step number 3 itu adalah feedback kan? Eliminate feedback loop. Okay, kita eliminatekan feedback loop. Okay, so kita akan dapatlah this one. Ini adalah G dan ini adalah H. So G tu adalah based on G1, G4 yang kita dah cascadekan tadi. Okay, so kita akan dapatlah this one. Ini adalah hasil selepas kita applykan this one, reduction untuk feedback connection. Okay, so lepas tu you sketch semula, you akan dapatlah ni yang medium share ni. Okay, ni you sketchkan balik, you simplifykan balik semua ni kepada blok yang baru. Okay, you akan dapatlah ni. Okay, lepas tu apa nak buat? Lepas tu apa yang you nampak kat sini? Let's say lah medium bagi ni adalah A, B, ni C. Okay, apa yang you nak kena buat dekat sini? So kita boleh cascadekan dulu A dan B kan? Okay, kita cascadekan A dengan B. So kita akan dapat jawapan dia yang ni. Okay, lepas tu apa? Lepas dapat A, B tu. Lepas A darab B, you kena buat apa? You kena simplifykan feedback. Okay, so maksudnya katakan ini adalah C lah kan? Okay, so jadi hasil dia apa? Hasil dia adalah AB over 1. Ini minus, medium bagi minus. So dekat sini jadi apa? Jadi plus. Apa lagi? Apa jawapan dia? Ni nak cari term function ni. AB over 1 plus. Siapa lagi jawapan? ABH. ABH. Okay, kat sini medium buat C So maksudnya AB darab dengan C. Betul tak? Kalau medium buat macam tu.
Okay, dia akan dapat AB over 1 plus AB darab dengan C. Okay, so itu adalah transfer function yang kita nak cari. So nanti you solvekan ya, AB over 1 plus AB tu. So, ini adalah transfer function yang kita nak define. Okay, this is a transfer function. Okay, transfer function, right? Transfer function, output over input C over R equal to, kita simplifykan feedback loop tadi, so kita akan dapatlah overall transfer function. So bila kita sketch kat dalam block, dia akan jadi ni lah transfer function. Ini adalah output dan R your input. Okay, tu untuk apply apa, itu adalah first method untuk define transfer function. Kita guna reduction technique. Okay, cuba buat soalan ni. Siapa boleh buat? Cuba. Macam mana nak buat soalan ni? Let's try this figure. Apa yang you all nampak? Ada tak cascade, parallel and feedback dekat sini? Kita nak dapatkan transfer function ni, C over R. So, apa yang you boleh identify from this complete block diagram ataupun from complete system? Where is cascade form, feedback form and element form? Element form pula, parallel form. Ada tak dalam ni? 3 connection tadi tu, ada ke tak ada? Siapa boleh bagi jawapan? Apa nak bagi jawapan ni? Macam mana nak buat? Okay. Parallel, madam. Parallel series. Parallel series. Ada parallel form untuk H1, H2, H3. Okay, betul? Okay, Hakimi. Okay, H1, H2, H3 you kata parallel kan dia? Okay. So H1, alamak. H1 parallel dengan H2, parallel dengan H3 sebab semua ni pergi kat summing kan? Dekat sini. Okay, ni buat kat sini. So sebenarnya summing ni kita boleh combinekan jadi satu summing yang besar. Ni sebab dia 3, betul tak? So kita combine kan, semua masuk kepada summing point. So maksudnya H1, H2, H3 kita boleh combine. Okay? So media padam ni comot. Okay, lepas tu G2 dengan G3 adalah cascade, betul tak? Betul ke? G2 dengan G3 adalah cascade, betul ke tidak? Okay, betul. G2, G3 adalah cascade. So jadi, apa jadi? Jadi apa jadi? Lepas tu, last kali baru G1 ni masa bila nak guna? G1 kat tepi ni masa bila nak guna ni? Yang tu last kali, madam. Okay, betul. Pandai pun. Yang ni last kali kita buat. Okay, first sekarang kita cascadekan ni dulu. Ni step 1 kita cascade. Lepas tu, yang ketiga ni, yang kedua ni kita parallelkan dia. Okay, instead of parallel, kita boleh buat apa dekat sini sebenarnya? Selain daripada parallel. Apa kita boleh buat? Apa boleh buat? Boleh tak saya feedback kan? Okey kak? So maksudnya sebenarnya kalau feedback kita kena buat 3 kali feedback kat situ. So jadi
first katakan kita dah serieskan this one ni, G1, G2, G2 kita dah cascade kan. So kita feedbackkan dengan yang ni dulu, feedback pertama. Itu hasil yang you dapat tu, you feedbackkan pula dengan H2. Okay, lagi sekali, last sekali baru feedbackkan pula dengan H3. Okay, tapi biasanya feedback kita cuba elakkan sebab feedback ni jalan kerja dia panjang. Okay, so jadi kita boleh buat, maksudnya ada banyak method lah. Sama ada you nak feedback 3 kali ataupun you cascade, lepas tu feedback. Sekali je feedback dia. Okay, so sekarang ni kita cascade ini. Kita cascadekan ini dulu. Okay, kita cascadekan G2, G3. Okay, kita cascadekan G2, G3. Okay, contoh dia ada tunjuk kat sini lah. Okay, kita cascadekan G2, G3. Lepas tu. Ni. Okay, kita dah cascadekan G2, G3. So, Medan dapat ni. Right, ni step 1. Okay, label lah So, ni step number 1. Okay, dah dapat satu markah dah kat situ cascade. Okay, sekarang ni ada H1, ada H2, ada H3. So, nampak ni Madam dah simplifykan ni. Masuk jadikan satu summing point aja. So, semua signal akan masuk kepada summing point yang sama. Okay, daripada situ you akan nampak lah ada parallel connection dekat situ. Kita parallelkan H1, H2 dan H3. Okay, so you akan nampak lah ni. You akan dapatkan H1, H2, H3. Okay, so macam mana nak letak simbol kat sini? Minus di mana-mana. So macam mana nak buat? So first, kita ambil yang H1. So minus H1. Lepas tu apa? Plus H2. Lepas tu minus H3. Okay, so let's say lah kita nak letak minus. Okay, bila you dah parallel, summing point tu tak hilang tau. Kenapa tak hilang? Sebab ada lagi G1. Tu tak boleh hilang lah sebab ada signal lagi nak masuk ke dalam tu. So maksudnya, dia kan ada lagi lah kat sini. Okay, that's why bila kita dah, ini adalah apa tadi? Ini adalah parallel. Okay, ini adalah hasil parallel tapi masih ada summing point dekat sini. Masih ada summing point sebab G1 untuk signal G1. Okay. So, Medan patah balik kat sini ya. Yang ni tadi. So, saya bawa keluar minus. So, ini akan jadi H1. Ini akan jadi H2. Ini akan jadi apa? Akan jadi plus H3. Okay, so jadi kita letaklah dekat dalam, box ni. Kita letak dekat dalam apa ni, blok ni. Okay, so dapat ni, dapatlah jawapan pada parallel. Okay, ni jawapan dia. Lepas tu, you kena buat apa? Kita feedbackkan sekali, okay? Kita feedbackkan, ni yang Madam share ni. Boleh kita cascade G1, G2 are in series ataupun cascade. Okay, lepas tu H1, H2, H3 kita parallelkan dia. Lepas tu kita feedbackkan. Ni kita feedbackkan dulu. Let's say ini adalah A dan ini adalah B. So kita feedbackkan dulu. Okay. So bila kita feedback, dia akan jadi so ini adalah contohnya Medan buat C ya. Ini adalah C. So ini adalah hasil kita. Ni output Ya, mula-semula. Okay, ni mana nak lukis kecil sikit ni. So ini adalah C. So ini adalah hasil dari, ni adalah output. Dan ini adalah kita punya input. Dan inilah apa ni, selepas kita blok selepas kita buat feedback untuk A,
1 sebab kat situ medium buat minus, dia akan jadi plus A darab B. Dia akan jadi macam ni lah block diagram dia tu. Okay, lepas tu last kali baru you series kan ataupun hasil dia katakan you dapat X. Okay. So, ni C. X adalah hasil feedback. Okay, so ini kita punya output dan ini kita punya input. So, jadi kita punya CS over RS equal to X darab dengan C. Okay, so jangan confuse lah pula C yang ni. So yang ni output, yang C ni adalah untuk kita punya G1 tadi ya. Okay lah, medium buat G1 lah. G1. So ini adalah G1. Okay. Okay, so jawapan dia ni jawapan dia. Transfer function G1, okay, ni adalah G1 ni kat sini. Dan yang dalam bracket tu adalah kita punya X. Okay, dalam bracket tu adalah kita punya X. Okay, ada soalan sampai sini? So far so good? So good. Okay, so good. Bagus. Ada suara seorang pun medium dah rasa okey lah. Okay. Sikit lagi. Signal flow. Boleh follow tak? Okay, sebelum tu ada soalan tak? Ada soalan ke? Ada G2, G3. Okay. Ada? Tak ada? Tak ada madam. Tak ada lagi. Okay, so medium masuk signal flow graph. Another one method untuk define transfer function. Boleh follow lagi ke tak boleh? Nak tanya dulu ni. Kang cakap-cakap ajar-ajar tak boleh follow kan? Boleh follow lagi tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh? Mana ladies ni senyap je suara seorang sikit? Mana gegel ni? Perempuan tidur kot madam. Saya. Ada. Kau pergi masak dah semua ni? Lunch kot, lunch. Oh boy. Elina. Lama tak dengar suara. Ada je madam tak tidur pun. Okay, Rohida. Mana Elina? Ya je Rohida ni, Tanta ni adik Rohida. Apa ni Anas? Orang dengar tau dari tadi. Okey. Suara adik Rohida tu. Adik Rohida tu suara adik dia. Mana ada adik? Aduh. Okay. Signal flow. So kita tengok signal flow sikit. Okay, signal flow ni kita nak convertkan block diagram kita tadi kepada signal. Ni contoh dia. Okay, instead of block, kita tukarkan block tu jadi line. Ni kita tukarkan jadi line ni. Okay, tapi kita ada note ni lah. Kita kena buat note ni. Okay, dan note ni maksudnya satu untuk input dan lagi satu note represent output. Dan kita punya block ni, kita punya block G ni, kita gantikan block tu, ganti line, lepas tu arrow ni jangan lupa buat arrow ni kena ada sebab nanti kita nak guna arrow ni untuk define macam-macam lagi formula. Okay, so kita labelkan arrow tu maksudnya kita tengok lah flow ni ke mana, flow dia adalah macam ni so kita label lah flow dia daripada input ke output. Okay, and then kita labelkan G, follow je. Copy balik, so kita labelkan dengan this one. Kita labelkan dengan G. Okay, that's the way how kita convertkan block diagram into signal flow graph ataupun kepada signal flow. Okay. Kita cuba tengok apa yang madam nak share dekat sini. Okay. So follow dia punya step yang madam nak tunjuk dekat you all how to convert block diagram into signal flow. Cara yang paling senang nak faham. Okay, first apa yang katakan madam bagi block diagram. Okay, lepas tu apa yang madam labelkan 1, 2, 3, 4, 5 tu. Okay, apa yang madam labelkan 1 hingga 5 tu adalah node. Okay, so jadi
first node. Okay, first node dia adalah untuk mana? Untuk ni. Ini adalah first node, summing. Summing ni madam labelkan dengan number 1. Lepas tu pick off point, number 2. Pick off point next, number 3. Pick off point seterusnya, number 4. Lepas tu ada summing. Summing number 5. Okay, lepas tu first macam mana nak convert, kita buat node dulu. Sekarang node tadi ada 5 kan? So kita buat node lah. Satu. Saya nak label. Saya nak labelkan node tu. Senang nanti nak lukis balik. Sekejap. Okay. So, madam buat node 1. Node 2. Node 3. Node 4. Node 5. Okay. Lepas tu, kita labelkan yang ini adalah input. Dan dekat number 5 ni, node 5 ni adalah node untuk output. Okay, right. Lepas tu, kita sambung je. Kita sambung ni dulu. Okay, kita buat line. Dan kalau you tengok dekat dalam block diagram tu, semua signal dia daripada kiri ke kanan, daripada input ke output kan. So, kita labelkan ni. Okay, kita labelkan arrow di siap-siap. Okay. Sekarang ni, antara node 1 dengan 2 dekat block diagram tu, ada block ke tak ada? Antara node 1 dengan node 2, ada block ke tak ada? Tak ada block kan? Kalau tak ada, kita labelkan 1. Okay. Antara node 2 dengan 3 ada apa? Antara node 2 dengan node 3 ada G apa kat situ? Wah, ni ramai yang jawab. Sekejap, dia baca. Okey. Mana? Antara node 2 dengan 3. Siapa nak jawab? Ada elemen apa? Ada G apa kat situ? G1. Okey. Ada G1. Antara 3 dan 4. G2. G2. Okey, 4 dan 5. G3. Okey, G3. Lepas tu kita jumpa 5. Okey, now kita tengok untuk G4 pula. G4 tu daripada node apa, node mana dan dia pergi node mana? 2 ke 5. Okay, so 2 ke 5. So kita daripada node 2 ni, kita jump dia pergi 5. Dan arrow dia adalah daripada sini pergi sini kan? Ni arrow dia. So kita buat arrow ni. Lepas tu labelkan dengan G4. Okay, label dia dengan G4. Okay. Ada lagi? H1? 2, 3. Bukan. 3-1. 1, 3. Okay. 3 pergi 1. Kan arrow dia kan? Okay, arrow dia macam ni, betul tak? Macam tu. Dan apa dia punya, you nak labelkan dengan apa? Apa you nak labelkan kat sini? Nak labelkan apa ni? H apa? H1 barangkali. Ya, H1. Betul lah tu. Dan apa dia punya signal tu dekat sini? Minus. So letak minus kat sini. Okey ke? Okey. Alright. Okey, yang lagi satu tu? Antara 4 dengan 5 tu apa? 4 dengan 5 dia pergi macam ni kan? Ni dia punya arrow kan? Tapi medium rata ni. Sekejap medium tukar balik yang ni. So benar lah pula. Sekejap. Kita tadi 4 pergi mana? 4 pergi 5. Dan ini adalah G4. Okay, so antara 4 dengan 5 tu. Okay, 4 dengan 5 tu. Ni apa ni label kat sini ni? Ni label ni apa ni? Kosong. Mana boleh label kosong? Oh, tak boleh. So, kalau tak ada apa-apa, maksud tak ada blok, dia sama dengan 1.
Oh, bukan Okay. kosong ya, madam? Bukan. Dia bukan kosong. Dia tak ada kosong pun dalam transfer function. Okay. So kita label, kalau tak ada block, kita labelkan satu dan apa dia punya signal tu? Minus. So buat macam ni lah, -1. Okay, so dah habis. Ada lagi tak yang kita tak sketch balik? Kita tak transferkan kepada signal flow? Tak ada kan? Rasanya dah habis dah ni. Okay, dah settle kan? That's the way macam mana kita nak transfer, nak convert block diagram into signal flow graph. Okay. Sampai semua kena conteng. Kedua. So, ni apa tadi? G1. Okay, yang hijau ni dari 2 pergi ke 5. Ni adalah arrow dia. Dan label dia adalah G4. Tapi because of minus kan, tak payahlah buat minus kat sini, ada minus lah macam tu. Okay, minus yang kita letakkan sign dia, kalau dia minus kita kena letak minus. Kalau plus tu biar je, tak perlu letak plus. Okay. Okay, right. So habis satu signal flow graph. Okay. Next apa? Sekejap. Mana? Okay, yang kedua. Test yang kedua. Ada berapa knot? Okay, cuba kira sekejap. Ada berapa knot dekat situ? Banyak. Ada banyak. Berapa knot? Kita kira. Ada berapa knot? Ada 5. Okay, ni knot 1. Mantap, Syafiq. Ya, ini knot berapa? Ni knot 3 kan? Knot 3 dia bercampur sambung dengan knot 4. Tak boleh. Sebab kat situ tak boleh. pick off point dengan summing tak boleh combine. So maksudnya kita kena sebab dia different element, kita tak boleh combine. Tapi kalau dekat situ summing kita boleh combine jadi satu. Okay, sekarang ni elemen dia beza. Yang nombor 3 tu adalah pick off point, yang nombor 4 tu adalah summing. Okay, so jadi yang ini adalah knot yang ke-5 dan ini adalah knot yang ke-6. Okay, boleh follow tak? So kita ada 6 knot. So kita buatlah. Kita buatlah ni knot 1, ni knot 2, knot 3, knot 4, knot 5. Sebab apa middle label? Sebab senang nak refer kat atas balik tau. Tak adalah nanti nak kira balik dia punya knot tu. Sebab tu saya label terus, siap-siap. Okay, dan ini adalah kita punya input. Dan semua line ni ke arah output. Okay, dan ini adalah kita punya output. So, this is the way signal dia. Okay. So, lepas tu you try buat antara 1 dengan 2. Knot 1 dan 2 ada G1. Betul tak? G1. G1, ya. G1. Okay. 2, 3 ada G2. Betul? Okay. 3, 4. Tak ada apa-apa. Jadi Input. kalau tak ada apa-apa, label dengan 1. Okay. 4, 5. G3, G3. Okay, G3. Knot 5 and 6. G4. G4. Okay. So macam mana dengan H1, H3 and H2 tu? Nak label kat mana tu? Mana nak buat tu? Kita buat H1 dulu. H1 dari mana? 3 kan? Knot 3 kan? Knot 3. Pergi Knot 1 sini. Knot 1. So label dia? ke kiri. Label dia macam mana? Arrow dia ke kiri. Daripada 3 ke 1. Okay. So label dia adalah? Negatif H1. Yes. Siapa bagi jawapan tu? Negatif H1. Okay. Negatif H1. H2 macam mana? H2 from where to where? From 6 to 4. Betul? Betul. Okay, dia punya label dia minus H2. Okay, how about H3? H3 daripada 5
bagi 2 dan ini adalah arrow dia dan dia punya label adalah minus H3. Okay, this is the way macam mana nak convert block diagram into signal flow. Nak convert ni rasanya senang je awak nak buat. Sekarang ni macam mana nak apply Mason's rule untuk dapatkan transfer function. Okay, so ada soalan tak macam mana nak convert block diagram into signal flow? Kelas, ada soalan ke tak ada? Ke so far so good? Okey. Rasanya okey. Okay, so still boleh follow lah block diagram into signal flow Okay, tak apa. Boleh. Okay, lepas ni madam bagi exercise ya. Okay. Now, apa yang kita nak buat? Macam mana nak guna Mason's rule tu untuk dapatkan transfer function? Okay, what is Mason's rule? A technique for reducing signal flow graph to single transfer function that related the output of system to input. Okay, we must understand some component before using Mason's rule. Okay, sebelum kita nak guna Mason tu, kita kena cari ni dulu. Ni sama dengan apa? Loop gain, forward parts gain, non-touching loop gain. Sebab tu yang madam suruh buat arrow tu. So arrow tu adalah guna dia untuk kita cari loop nanti. Okay? So, mana Mason? Ni, Mason's rule ni cakap apa? Ni. Ni yang madam mention tadi ni. Mason's rule suruh buat macam-macam lagi sebelum masukkan dalam formula dia tu. Okay, ni adalah formula Mason's rule. Summation of PK over delta K over delta. Okay, so maksudnya PK tu adalah PK adalah this one, forward parts. Okay, the K forward part gain. Okay, dan delta K adalah dekat sini. Delta K ni adalah sometimes you all dia panggil apa tau? Cofactor. Okay, delta K tu adalah cofactor dan over bahagi dengan apa? Bahagi dengan determinant. So ini adalah determinant. Okay, ini adalah determinant. Okay, ini adalah formula Mason's rule. Okay, C over R summation of PK multiply dengan delta K cofactor over determinant. Okay, K tu apa? K tu adalah forward parts. Okay, so maksudnya K kita ni adalah berpandukan kita punya ada berapa forward part lah. Okay. So maksudnya kalau forward part kita tu lebih daripada 1, so dia akan jadi apa? Summation kan dia panggil kat situ. So kalau more than 1, so dia akan jadi sama dengan P1 darab dengan delta 1 tambah summation kan P2 darab dengan delta 2 over determinant. Contoh dia lah. Okay. So 1, 2 tu adalah K. Maksudnya K tu adalah number of forward parts. Forward parts tu kita kena carilah daripada kita punya signal flow graph tadi tu. Okay, so apa definition about forward parts, loop gain and non-touching loop gain ni? So what's the definition? Apa dia punya definition sebenarnya? What is a forward? What's a forward parts? Forward parts adalah the product gain found by traversing a parts from input node to the output node. Itu tujuan dia madam suruh buat arrow tadi tu. So kita cari mana jalan, kita nak cari parts, kita nak cari laluan from input to output. Itu adalah forward parts. Okay, and apa pula yang dipanggil dengan gain tu? Gain, kita buat macam mana tau? Mana definition dia? Madam nak highlight jap. Gain adalah loop gain. Ni. Start at a node and end at the same node. Okay, itu adalah dia punya keyword dia. Tapi dia ada syarat dia. Without passing through any node more than one. Okay. Dan yang ketiga, follow the direction of signal flow. Itu yang madam suruh buat arrow tu.
Okay, macam mana nak cari loop gain? Dia loop. Kan tadi bila kita buat tu kan you all nampak ada yang loop daripada node ni, loop pergi kepada node yang daripada belakang, daripada kanan pergi kiri kan. Itu akan jadi you all punya looping lah, looping loop. Dan non-touching tu, loop dengan loop yang you all dah declare tu, loop gain dengan loop, katakan loop gain 1 dengan loop gain 2 tu, dia tidak bersentuh. Maksudnya loop 1 and loop 2 is a non-touching. Okay, kita nak cari yang non-touching. Kalau touching, kita tak perlu masuk dalam kita punya formula Masons tadi. Okay, so kita nak cari yang non-touching, right? So, cuba tengok first example ni. Okay, first example ni kita tunjuk forward part. Okay, katakan kita dah ada signal flow graph dekat atas tu. Okay, and then you nak cari forward. Okay, forward tadi maksudnya dia punya traversing dia from input to output kan. Okay, kita follow dia punya arrow. Okay, kita start daripada input, dia nak pergi output. Mana jalan dia? So, kita lalulah kat sini. Straight je lalu, follow arrow tu. Okay, dah sampai dekat output. So, ni lah. Ni madam buat ni. Silap yang tu pula. Sorry, yang kat bawah ni. Nah ni. Ni adalah forward part yang pertama. Lepas tu kita declare lah. Kita tulis apa laluan yang you lalu tu. So contohnya kita lalu ikut G1, G2, kita lalu ikut node mana tadi? Kita lalu ikut gain G1, G2, G3, G4, G5, G7, G8 kan? Lepas tu kita labelkan lah, kita tulis. Okay, P1 sama dengan ni. Okay, P1 sama dengan all this one. G1 darab G2, darab G3, darab sampailah darab dengan G8. Mana parts ataupun mana laluan yang you lalu, kita declarekan dekat sini. Okay. Ada tak laluan kedua? Laluan kedua, ni laluan kedua, you start from input, kita follow arrow, lepas tu kita boleh pergi kat sini kan? Arrow dia datang ke arah sini. Okay, that's why kita dapat yang this one. So kita ada dua forward parts. Okay, ada soalan tak macam mana nak determine forward parts daripada kita punya signal flow graph tu? Ada soalan ke? Boleh follow? Okay, boleh ya? So that's macam mana kita nak represent kita punya forward. Kita follow arrow, kita daripada input, kita nak pergi kita punya output, maksudnya traversing from input to output. Okay? Apa lagi? Traversing a path from input node to the output node. Itu adalah forward path. Now kita nak cari loop gain. Loop gain tadi apa? Kita start at a node and end at the same node without passing through any other node more than one. Maksudnya node tu kita boleh touch dia sekali je, okay? And follow the direction of signal flow. Mana? Ni loop gain. Macam mana kita nak buat loop gain tadi? Okay. Contoh dia loop 1. Ni yang dekat atas ni adalah kita punya, kita refer kat figure ni lah. Okay, mana loop gain? So kita dah buat, kita dah lukis signal flow. Lepas tu loop gain maksudnya contoh dia ni, kita start dekat node ni. Okay, kita follow arrow sampai node ni. Lepas tu kita boleh patah balik ke sini. Itu dia panggil loop. This one. Ni loop kita yang pertama. Okay, so kita ambil dia punya label tu G1 minus H1. So kita label lah L1 sama dengan minus G2 H1. Okay. Lepas tu kita cari lagi mana loop. So here, daripada sini kita follow ni and then we come back. Okay, kita dapat loop yang kedua. Okay, lepas tu dari kita start dekat sini juga. Kita boleh pergi sini. And then dekat sini kita ada tengok ada signal keluar, kita boleh follow balik kan. Kita datang sini. So kita dapatlah loop nombor 3. Okay. Lepas tu kita start dekat sini juga. Lepas tu kita datang sini, kita boleh naik ke atas kan.
arrow ni. Lepas tu and then kita boleh come back sini. So maksudnya looping tu kita start situ and then kita boleh patah balik dekat kita punya knot yang kita start tu. Okay. So kita dapatlah this one. Kita dapatlah loop number 4. Okay, dan lagi satu loop yang ni. Kita start dekat sini, kita pergi sini, next knot ni, dan lepas tu daripada knot ni kita boleh balik kita punya knot yang kita start tadi. So kita dapatlah loop number 5. Okay tak? Boleh tak macam mana nak define loop gain? Boleh? Still okay? Guys, are you with me? Dah mungkin lama dah berkurang dah ni. Dah tinggal 23 orang. Ramai dah tak ada dah. Okay, yang ada ni still boleh follow? Boleh? Boleh ada. Okay, nak tanya, okay. Yang L4 tu kan, Ha. kenapa ambil semua? Kenapa tak ambil yang G5S sahaja? Tak faham. Kenapa tak ambil G5 saja? Kenapa Okey. ambil seluruh? Okay, medium padam balik. Okay. So, kenapa kita ambil semua? Sebab kita start dekat sini kan, kita lalu ikut G4. Okay, kita kena ambil lah G4. Lepas tu kita lalu ikut G5. Lepas tu kita nak patah balik tu kita lalu ikut H3. So kita kena declare tiga-tiga tu. That's why kita dapat ni. Okay. Okay. Yang mana yang kita lalu tu, gain mana yang kita lalu tu kita kena tuliskan itu adalah loop yang kita dah define tadi. Okay. Boleh tak? Okay ya. So contoh dia kalau macam ni. Okay, contoh dia kita start dekat knot ni. Kita pergi ke arah knot ni. So kita lalu dekat G apa tu? G8 kan? Okay. Okay, lepas tu kita nak balik dekat knot kita start tu. Kita lalu ikut G4. So kita kenalah declare apa ni? G8 dengan apa? Dengan H4. Okay. So kalau dekat sini tak ada minus tau, mungkin dia punya jawapan ni tak berapa betul. Sebab yang ni tak ada minus pun kan, L5 ni kan. So L4 ada minus, okay L4 ada minus sebab ada H3 kat situ. Okay. Okay, dekat L4 tadi kenapa kita tak letakkan H2? Ni kat sini yang medium buat tadi, kenapa kita tak buat dekat, tak masukkan H2? Sebab H2 tak lalu pun kan, H2 kat sini betul tak? Ni H2 kan, kita tak lalu kat dia. Kita tak masuklah H2 tu, betul tak? So kita lalu track yang hijau je kan. So kita buatlah L4 sama dengan kita lalu G4, G5 dan H2. Okey ke? Okay, so sekarang kita dah siap loop gain. Kita nak tengok, nak cari non-touching. Apa benda non-touching pula ni madam? Non-touching loop gain. How to define non-touching loop gain? Okay, tadi ini adalah kita punya L1. Okay, yang ini adalah kita punya L2. L3 kita yang besar ni kan. Okay, ini adalah L3. Dan yang dekat atas yang besar naik ke atas tu L4. Dan this is L5. Okay, sekarang ni kita nak cari non-touching. Okay, non-touching tu pula dia ada banyak jenis. Cuba tengok ni, medium highlight ni. Okay, non-touching loop gain. The product of loop gain from non-touching. Okay, kita kena cari non-touching loop gain taken to 3 and a centra. So maksudnya kita kena comparekan dua dalam satu masa. Okay, contohnya loop 1 kita compare dengan loop 2. Dia tidak bersentuh kan? Bersentuh ke tidak loop 1 dengan loop 2 kita? Ni loop 1.
ini loop 2. Okay, consider loop 1 dan loop 2 tidak bersentuh kan? So kita derive kan? Okay, kita derive kan loop 1 dengan loop 2 dekat situ. Okay, so kita declare kan loop 1 dengan loop 2 kita. Okay. Okay, so settle. So, lagi apa? Loop 1 tak bersentuh dengan apa? Loop 1 dengan loop 3, kan? Betul tak? Ni loop 1, loop 3 dekat sini. So, tak bersentuh. Ni contoh dia lah. Okay, ni contoh 1 dengan 3. So, kita derive. Kita tuliskan loop 1 dengan loop 3. Lepas tu, kita tengok pula 1 dengan 4. Maksudnya kita buat dua-dua, kita compare dua dalam satu masa. Satu dengan 2, lepas tu 1 dengan 3, 1 dengan 4. Okay, maksud 1 dengan 4 pun tidak bersentuh, so kita listkan. Lepas tu 1 dengan 5. That also non-touching. Okay, kita dapat 1 dan 5. Lepas tu kita tengok pula yang dekat sini tadi. Okay, yang dekat sini kita comparekan dengan 5. Okay, 2 dengan 5 tak bersentuh. 3 dengan 5 is non-touching. L4 and L5 non-touching. Okay tak? This the way how to define non-touching loop gain taken 2. Okay, ada soalan ke kat sini sampai sini? Ada soalan tak? Tak ada meja. Boleh follow Okay, Boleh. Okay, now kita dah settle untuk taken 2. Kita kena buat pula taken 3. Ada ke tak ada taken 3 kat sini? Maksudnya taken 3 tu, kita comparekan 3 loop yang tidak bersentuh each other. Kalau katakan bersentuh salah satu dah tak boleh declare, okay? So maksudnya 3-3 tu dia duduk, jarak dia jauh-jauh. Okay, so jadi, kita padam ni balik. Okay, contoh dia, ini 1, yang ni 5. Dekat tengah tadi ada 3, sorry. Kat sini adalah 2, yang ni 3, yang ni 4. Okay, so jadi kita comparekan pula 3 loop at one time, at a time. Okay, so jadi kita compare 1, 2 dan 5 tak bersentuh. So kita list lah dekat sini. L1 darab L2 darab L5. Lepas tu L1, L3 dan L5 tak bersentuh. The last one L1, L4, L5 tak sentuh. Okay, tapi ni jawapan dia ni kena tulis lah. L1 ni sama dengan apa? L1, L2 apa L5 dia? Kena masukkan lah. L1 tadi adalah ini. Kan? Apa L1? L1 adalah minus H1 G2. L2 adalah G apa? Mungkin tak nampak sangat lah. G4 H2 kan? Okay, G4 H2 dan dia ada minus kan? Okay, so minus tu dia akan hilang jadi G2, G4. Okay, 1 H2. Okay, so kena masukkan apa dia punya elemen dia. Kena masukkan apa dia punya gain dia, Kena masukkan apa dia punya gain. Okay, dekat dalam L1 darab L2 tadi. So samalah untuk sampai 1 untuk taken 2 dan taken 3. So ini sama dengan apa? So kena listkan balik L1 sama dengan apa? Darab gain L2 darab gain L5. Okay. Okay, dah sampai situ. Sampai sini boleh follow lagi? Kita tak masuk lagi dalam formula Mason's rule ni. Boleh follow ya? Kalau tak boleh cakap tau, jangan senyap je. Okay, sekarang ni nak masukkan dalam formula. Ni dah exercise. Okay, masukkan dalam formula. Ni. Kita kena masukkan dalam formula apa? Dalam formula Mason's rule.
Okay, masukkan dekat formula ni. So kita punya forward part tadi, kita ada berapa forward part? Kita ada 2 forward part So jadi, macam mana nak buat ni? So ni sama dengan P1 darab dengan delta 1 dan dia ada campur lah. Sekejap. Tak mahu lah pula. Mana nak tulis? So ni sama dengan P1 delta 1 plus P2 sebab dia ada forward 2 kali. Kalau ada forward 2 kali so kita kena ada P1, P2 dan over determinant. Okay, so kita kena cari determinant. Determinant kita tadi ada apa? Ini adalah formula determinant. Okay, so determinant kita sama dengan 1 minus loop gain kita tadi ada berapa? L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5. Lepas tu apa formula dia lagi? Plus summation of non-touching. Ada banyak tadi kan? L1, L2 sampai apa? Okay, lepas tu plus ni formula dia ni. Ni formula macam mana nak dapatkan apa? Determinant. Okay, this is the way how to get determinant. 1 minus summation loop gain plus non-touching taken 2 and minus summation at apa tadi? L1, L2, L5 dan ada banyak lagi kan? Okay, so itu adalah kita punya determinant. Okay, that's the way how to define this one, determinant. Okay, dah settle dah yang ni. Determinant dah dapat. P1, P2 pun dah dapat. Sekarang nak cari cofactor. Macam mana nak cari cofactor ni? Macam ni kena be careful sikit lah ya. Okay, daripada determinant, loop yang bersentuh dengan forward, tu kita delete. Okay, sebab tu you tengok apa definition determinant, apa definition cofactor dekat situ. Ni apa definition ni? Cofactor kita dapatkan daripada mana? How to define the cofactor? Cofactor is formed by eliminating from determinant those loop gain that touch the K forward parts. Okay, so maksudnya katakan kita nak K forward part, maksudnya kita pilih forward part yang pertama dulu. Okay, so mana loop yang bersentuh dengan forward pertama, so kita eliminating, maksudnya kita removekan daripada kita punya determinant. Okay, ini adalah determinant kita. Okay, ini adalah determinant. So mana loop yang bersentuh dengan P1, kita delete. Okay, so contohnya let's say lah kalau medium balik dekat sini. Okay. So mana kita punya forward 1? Sekejap. Medium padam sekejap Nak tunjuk cari cofactor tu. Nak bagi faham cofactor. Okay. Ini adalah kita punya forward 1, okay. Ini adalah forward 1. So mana loop yang bersentuh dengan forward 1? Siapa boleh bagi jawapan? Okay, ini kita punya forward 1. Ini adalah P1. Kita cari dulu cofactor sebab kita nak cari delta 1. Okay. So, siapa boleh bagi tahu medium? Loop mana yang bersentuh dengan P1? Semua ke ataupun ada yang tak bersentuh? Sekejap, siapa bagi jawapan? Semua kod
Semua bersentuh kan? Okay, good. Okay, bila semua bersentuh, apa akan jadi dekat, macam mana kita nak define data satu kita? Okay, sekarang dia semua bersentuh kan dengan laluan satu kita tu. Okay, bila bersentuh dengan laluan satu, kita buat macam mana tau? Kita eliminate. Maksud eliminate tu adalah, kita buat apa? Kita ambil determinant kan? Delta K is formed by eliminating from determinant, loop gain, touch the K for part. So sekarang ni kita refer pada P1 tadi. So loop yang bersentuh semua kita buang. So jadi semua loop bersentuh kan? So 1, 2, 3, 4, 5 bersentuh semua kita delete. L1 dengan L2 pun kita buang. Yang mana ada L1 itu semua kita delete. So semua ni tak ada lah. So jadi data satu kita tinggal ini saja. Satu. Sama dengan satu. Yes, very good. So macam mana nak cari delta 2? Macam mana nak cari delta 2? Kita kena refer P2. Kita refer P2. Ada ke non-touching dengan P2? Semua touching ke ataupun non-touching? P2. Oh, mana P2 kita? P2. Semua bersentuh kan? Betul tak? Kan ini adalah, so ini adalah kita punya forward number 2. Okay. Ada ke loop yang tak bersentuh dengan forward? Kita nak cari yang tak bersentuh. Yang bersentuh kita delete je nanti macam P1, macam cari data 1. Sekarang semua bersentuh kan? Betul tak? Okay, bila semua bersentuh, so sama jugalah kita delete daripada determinant. So jawapan dia data tu sama dengan apa? Data tu sama dengan apa? Kalau semua touching with P2, so jawapan dia sama dengan 1. Okay, good. Sama dengan 1. Okay, so lepas tu, kita masukkan balik dalam formula kita tadi. Okay, so masukkan balik dalam formula ni. So jadi sama dengan P1 kita kena masuklah elemen dia. Nanti all masuk P1 tadi kita dah declare kat sebelah kan. So jadi jawapan kita P1 darab dengan 1 campur P2, apa elemen dia kena tulis darab dengan 1 lah kan. Darab dengan 1 over determinant. Determinant tadi yang ni lah yang kita dah tulis kat situ tadi. Okay, that's dah dapat transfer function. So dah habis chapter 2. Okay. So macam mana? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Macam mana kita nak define transfer function using Mason's rule? Kelas, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada soalan ya? So, Sekejap madam. Roida ada soalan? Siapa ada soalan? L2 tu kan. Nanti kena gantikan dengan ni lah, GS semua tu. Betul. So maksudnya banyak kan determinant tu nak salin kan? Memang panjang lah, betul. Sangat panjang lah nak salin. Okay. Sebabnya determinant akan jadi panjang, akan jadi banyak elemen dia bila loop banyak. Betul tak? Bila loop banyak, lepas tu dia pula non-touching, determinant dia akan jadi besar lah. Okay? Okay, so ada soalan tak lagi sampai sini? Madam, untuk cari cofactor tu, so memang kena kita kena eliminate yang non-touching punya sekali lah. Kalau non-touching jangan buang. Non-touching, let's say lah katakan contoh ya,
kalau ada non-touching, kita tinggalkanlah kat dalam tu. Contoh dia macam mana Sekejap, non-touching Alah, tak ada contoh. Sekejap. Contoh macam mana? Katakanlah. Macam mana Macam mana nak buat contoh non-touching? Sekejaplah madam tunjuk contoh lain. Sekejap, contoh dia kalau non-touching adalah satu contoh madam buat. Macam ni. Cuba tengok ni. Okay, katakan mana kita punya forward parts. Okay, which our forward part ni kita punya forward kan? Okay, betul tak? Itu kita punya forward. Betul. Okay. Lepas tu, ini adalah loop. Okay, ini adalah loop ke betul ke tidak ni? Betul-betul. Dia start from here. Okay, datang sini, tu dia patah balik kan? Okay, ni contoh loop. Contoh dia satu. So, ini kita punya forward. Ini kita punya loop. So, maksud tak bersentuh kan? Okay, betul tak? Ini adalah forward kita. Okay, ini adalah kita punya forward parts. Dan ini adalah kita punya loop gain. Okay, ini adalah contoh tak bersentuh. So, bila tak bersentuh, cofactor kita nanti, contohnya delta 1 sama dengan 1. Apa formula non-touching loop gain, contoh dia minus. Dalam ni summation lah, loop 1 plus loop 2 and acentra. Okay, so jadi kalau dia tidak bersentuh, jadi 1 minus L1 adalah kat situ. Contohnya kalau L2 bersentuh, kita buang L2. So tinggal ni je lah. Okay. Okay, madam. Okay. So nanti cuba soalan ni. Ni nak bagi exercise sebenarnya soalan ni. Bila Padam balik. So nanti hari apa next kita punya kelas hari Isnin, InsyaAllah kalau panjang umur. So kita jumpa hari Isnin. So ada exercise dalam tu, madam nak you all cuba. Okay. Ada berapa soalan? Okay. Exercise 1 ada 4. Kita cuba ya. So exercise 1, exercise 2 madam dah drawkan signal flow graph. So you all guna Mason's rule untuk dapatkan transfer function. Okay, dan exercise 3 dan 4 ni kena buat apa? You kena daripada block diagram, kena buat signal flow. Daripada signal flow tu baru guna formula Mason untuk dapatkan transfer function. Okay, cukup. Nak lagi? Nak lagi soalan tak? Ni 4 soalan ni. Homework. Okay, so habis chapter 2.